Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Hatta bin Adam, YDP PIBG SMK Taman Melawati. Yang dihormati Encik Irwan Zainal Abidin, Presiden Alumni SMK Taman Melawati. Yang berusaha Barisan Pentadbir SMK Taman Melawati. Yang dihormati guru-guru SMK Taman Melawati. Yang dikasihi dan diraikan pada hari ini ibu bapa serta anak-anak calon SPM SMK Taman Melawati tahun 2020. Para hadirin sekalian, saban tahun Majlis Restu Ilmu ini pasti kita akan adakan kerana ia adalah satu majlis yang penting untuk anak-anak tingkatan 5 yang akan berjuang dalam SPM selepas ini. Namun pada tahun ini agak berbeza. Seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, termasuklah negara kita. Ini merupakan situasi yang sangat sukar kepada semua. Dan walau bagaimanapun, kita perlulah harungi bersama-sama. Pihak sekolah ingin juga memberi peluang kepada anak-anak ini untuk memohon restu daripada ibu bapa, daripada guru-guru, serta untuk mereka memohon guru-guru menghalalkan ilmu yang telah diberikan. Para hadirin sekalian, hanya tinggal 2 hari sahaja lagi SPM akan muncul. Oleh itu, saya menyeru anak-anak sekalian agar memecut ke garisan penamat yang kini tinggal hanya 10 meter terakhir, bagaikan anda berada di acara pecut 100 meter. Jangan biar diri anda terkulai keletihan sebelum sampai ke garisan penamat. Di waktu inilah kita memerlukan ketenangan. Di waktu inilah kita jangan panik. Di waktu inilah kita jangan gabra. Tetapkan fokus dan terus berusaha hingga ke garisan penamat. Jadikan segala usaha titik peluh selama ini sebagai pendorong untuk anda melipat gandakan usaha anda demi kejayaan yang dicita-citakan. Para ibu bapa yang dihormati sekalian, ibu bapa mana yang tidak mahu anak berjaya? Ibu bapa mana yang tidak mahu anak pandai? Ibu bapa mana yang tidak peduli tentang pelajaran anak-anaknya? Semua ibu bapa mengharapkan sinar yang terang dalam kehidupan anak-anak pada masa hadapan. Sebab itulah ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah seusia 4 tahun bermula dengan tadika. Ini bagi memastikan anak-anak mendapat pelajaran, mendapat pendidikan yang sebaik mungkin. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ibu bapa kerana anda adalah guru terbaik buat masa ini. Tanpa ibu bapa untuk memastikan anak belajar dalam PDPR, maka apalah kami sebagai guru sebenarnya. Namun begitu, ibu bapa sudah boleh menarik nafas lega kerana selepas ini anak-anak kita lah pula yang akan berjuang di dalam Dewan Peperiksaan bermula 22 Februari sehingga 25 Mac. Besarlah harapan kami warga SMKTM agar anak-anak ini berjaya dengan cemerlang di dalam SPM nanti. Kami juga berharap semoga anak-anak kita ini sihat walafiat, dapat menduduki peperiksaan. Harap anak-anak akan terus berusaha menjaga SOP, menjaga kesihatan agar kita tidak dijangkiti dengan COVID-19 ini. Begitu jugalah dengan ibu bapa, jagalah SOP, jagalah kesihatan anda. Akhir sekali saya ingin membawa satu cerita di sini ya. Ini adalah berkisar cerita seorang profesor yang ingin membuat kajian di lautan. Dia mencari seorang pendayung yang pendiam untuk membawanya ke lautan tersebut.
Sampai di lautan, dia pun membuat kajian. Ambil air lautan, goncang-goncang, tulis di dalam sesuatu. Itu ialah gelagat seorang pengkaji, profesor tersebut. Kemudian, tiba beberapa hari, langit menjadi gelap. Kemudian profesor itu pun mengajak pendayung ini pulang ke daratan. Dalam perjalanan pulang, profesor ada bertanya, barulah mula nak bersembang-sembang dengan pendayung tersebut. Dia pun bertanya pendayung tersebut, "Kamu dah lama ke mendayung?" Pendayung tu menjawab, "Hampir seumur hidup saya." "Jadi kamu tak tahu buat benda lain?" Kemudian pendayung itu pun menjawab, menggeleng kepala sahaja. Profesor tak puas hati, dia tanya lagi, "Kamu tahu geografi tak?" Geleng. Pendayung itu menggeleng. "Kamu tahu tak, kamu dah hilang 25% usia kamu." Diam saja pendayung tersebut. Tak puas hati, tanya lagi, "Kamu tahu biologi tak?" Pendayung menggeleng kepala. Kata profesor itu, "Kamu hilang 25% lagi dari hidup kamu." Kemudian, diam saja. "Kamu tahu tak, kamu dah hilang 50% usia kamu." Kemudian, ribut semakin kencang. Sampan bocor. Apabila sampan bocor, air mula masuk. Profesor jatuh ke dalam laut. Pendayung sempat bertanya kepada profesor, "Profesor tahu berenang tak?" Profesor hanya menggeleng kepala dan melambai-lambai tangan. Dan dia sempat berkata kepada profesor, Profesor telah hilang 100% dari usia profesor." Akhirnya, pendayung itu berenanglah bersendirian ke daratan. Jadi di sini, moral of the story ialah, apa dia moral of the story? Profesor yang meninggal, pendayung selamat. Jadi pengajaran yang kita boleh dapati daripada cerita ini ialah IQ yang tinggi belum tentu dapat menjamin kehidupan kita. Tak guna pandai dan tahu banyak perkara, tapi kita tak tahu apa yang penting dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita sangka orang itu bodoh, tapi sebenarnya dia lebih berjaya. Dia master dalam bidangnya. Ilmu sebenarnya untuk digunakan. Bukan ilmu itu kita tidak boleh guna. Jadi di sini saya ingin saran kepada anak-anak, jangan rasa rendah diri. Terus berusaha. Anda sebenarnya boleh berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.